Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi an'amana bi ni'matil islam wal iman, والذي أنعمنا بنعمة الإحسان وفضلنا على كثير من الأمم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih diucapkan yang pertama-tamanya kepada saudara Nizam dan seterusnya seluruh AJK serta muslimin muslimat sidang jemaah Surah Pak Sohak Bukit Kasing, Marang, Terengganu, kerana sudi untuk menyambut kehadiran hamba kemari untuk kali keduanya. InsyaAllah jodoh kita akan terus berpanjangan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata kita ikhlas menadah ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita niat kerana harta benda ataupun kerana kemewahan ataupun kerana nama. Tidak lain tidak bukan adalah semata-mata ikhlas untuk kita menjadi salah satu daripada mata rantai. Mata rantai yang menyambung kepada perjuangan Islam, yang mana ramai di kalangan kita masih lagi tak faham apa itu bab berkaitan dengan perjuangan Islam. Termasuklah mari dengar ilmu dan juga memudahkan cara bagi majlis-majlis ilmu juga, termasuk daripada kita berjuang untuk nama Islam, yang mana Islam ni bukan nama hak orang, bukan nama hak tok guru, bukan nama hak Nabi. Islam ini adalah nama hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak orang lain. Maka Islam tak boleh nak kita letak sebagai satu benda yang sama level ataupun sama taraf dengan akal fikiran kita, tak boleh. Sebab Islam ini dia jauh lebih tinggi daripada akal kita. Sebab itulah untuk kita memahami Islam mestilah kita rujuk kepada dua benda. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita, sebut kepada kita, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua benda. Nah, yang pertamanya Al-Quran, yang keduanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wayak, apabila kamu berpegang dengan kedua-duanya ni, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kita peganglah dengan 1000 orang ulama pun, tapi 1000 orang ulama tak pegang dengan Al-Quran dan tak berpandukan kepada hadis Nabi, maka kita sesat. Sebabnya ulama pun dia ada, kalau dia tak berpegang dengan Al-Quran, dia tak berpegang dengan sunnah Nabi, dia berpegang dengan akal dia, dia kata hak ni dalam Al-Quran lapuk dah ni, tak boleh nak ikut dah. Zaman kita main apa lapuk-lapuk ikut Al-Quran ada. Ataupun ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita lagu ni, kita pun royak tak jadi dah. Kalau ikut sunnah Nabi ni, buat benda pakai jubah, lapuk dah pakai jubah, pakai kuk abah, ada contoh. Nah,
Kalau macam kita nak pakai kod tak ada masalah. Cumanya kita mempersoalkan jubah hak tu masalah. Nak pakai kod boleh tak ada masalah. Nak pakai kod usah ke, nak pakai kod cek ke, asalkan menutup aurat. Lepas tu pun ustaz boleh nak pakai baju Melayu boleh, tak ada masalah. Yang menjadi masalah dalam keadaan kita mempersoalkan apa yang menjadi pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi masalah. Kita pakai kereta, pakai telefon boleh tak ustaz? Boleh, tak ada masalah. Tapi hak tak bolehnya apa? Kita pakai telefon dalam keadaan kita mempersoalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hak jadi masalah. Sebab itulah agama ni yang pertamanya kita mestilah letak Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk depan. Lagu mana nak faham Al-Quran, lagu mana nak faham hadis, tak boleh nak faham sendiri. Mestilah rujuk ulama-ulama yang muktabar, yang menjadikan pegangan apa? Yang menjadikan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebagai panduan utama mereka. Bukan panduan nombor 2, bukan panduan nombor 3, tapi panduan utama. Yang pertama mestilah Al-Quran, yang keduanya mestilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selamat tak kita? Selamat. Orang nak kata kita mundur ikut pandai lah. Mu ni tinggalan belakang sungguh lah. Mana ada orang baca hadis no. Orang baca metro boh. Ada baca benda hadis. Ada nak tengok berita-berita dah. Rujuk hak ni dulu. Sebab itulah zaman sekarang terlalu mudahnya fitnah berleluasa. Terlalu mudah. Sebab apa? Sebab lebih mempercayai ada sumber-sumber yang kita tak kenal pun. Sedangkan apabila kita dapat berita, kita dapat sesuatu tweet. Contohnya orang main Twitter lah. Dalam surah ni main Twitter belaka dah. Main belaka dah. Instagram nampak muka-muka kaki Facebook belaka ni. Ada tengok duk belak Facebook, nampak muka set-set Bukit Kasing belaka. Seorang Bukit Kasing, dua orang Bukit Kasing. TikTok main kau? Kalau TikTok untuk dakwah tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita tengok apabila kita berhadapan dengan media sosial sekarang ni. Kita tengok berita sensasi sikit. Kita tengok berita sensasi. Berita sensasi dah. Tapi siapakah penyampai berita? Waktu kita dapat sesuatu berita, waktu kita dapat sesuatu tweet, sesuatu status, apa yang berlega di fikiran kita? Yang pertamanya berlega ikut akal fikiran kita. Berlega ikut hati kita. Berlega ikut nafsu kita. Sebab tu fitnah senang tersebar. Sebab apa? Kita letak akal duduk depan. Kita letak nafsu duduk depan. Kita letak benda-benda yang menjadi kemampuan kita duduk depan. Cuba kalau kita letak Al-Quran duduk depan bila kita berhadapan dengan status-status ni. Dah ada tak Tuhan rakyat bila tengok status ni kena mikir ikut Al-Quran? Ada. Dalam Al-Quran ada. Dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah kata, hey manusia, kalau mu dengar satu berita ni kau pandai daripada mana? Surat khabar, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ada berita? Ada kau berita tau? TV contohnya. Jika sekiranya kamu dapat berita daripada apa? Daripada orang-orang fasik. Orang fasik ni apa? Orang yang sentiasa berterusan buat dosa. Dia berakhir buat dosa. Berakhir buat dosa. Ikut pandailah dosa besar ke dosa kecil. Mendengar satu berita, maka yang pertamanya mesti cek dulu. Pasal apa? Allah kata takut kayak gini menyesal dak sudah, kata Allah Subhanahu wa taala.
Nyesal tak sudah mengikut firman Allah. Dekat mana? Dekat mana? Kita akan nyesal tak sudah dekat akhirat kelak. Tuhan kata mu akan nyesal tak sudah. Tak, atas dunia nampak tak? Tak nampak. Atas dunia tiba-tiba kita nampak hodoh, aku popular. Tak, aku popular, orang akan dengar cakap aku. Aku royak apa pun biar aku nipu pun. Tak? Tapi bila benda tu daripada aku, orang akan percaya. Pasal benda, aku orang popular, aku pengurusi kampung. Contohnya lah. Aku pengurusi kampung, aku ketua kampung. Kalau aku tipu pun orang akan percaya ke aku. Tak. Kita letak lagu tu. Adakah atas dunia kita akan nyesat? Tak. Kita akan bangga pasal orang percaya kita. Tak. Hodoh. Aku orang percaya ke aku. Tapi dekat akhirat ini kita akan menyesal dengan apa yang kita buat di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hak Allah pesan apabila kita mendapat sesuatu berita dan juga mendapat sesuatu pengkhabaran. Tak kiralah daripada mana pun, medium mana pun yang kita terima. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat, insya-Allah pada malam ni kita nak masuk sedikit hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan penyakit umat dahulu. Penyakit umat dahulu. Penyakit apa? Ni adalah penyakit hati, bukan penyakit tubuh badan. Penyakit apa? Demam ke? Bukan. Penyakit apa? Penyakit COVID-19 ke? Bukan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam royak penyakit ni supaya kita boleh lari dan juga hindarkan penyakit ni. Yang pertamanya daripada diri kita, yang keduanya daripada diri anak-beranak kita, keluarga kita, kemudian orang terdekat kita. Biar penyakit ni tak kena kepada kita. Pasal apa? Pasal penyakit ni lah penyakit yang yang tak comel, yang rosak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dalam hadis ni ada 6 penyakit. 6 penyakit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayusibu ummati da'ul umami." Faqalu ya Rasulullah, "Wa ma da'ul umami?" Qala al-asharu wal-bataru wat-takathuru wat-tana'jushu fid dunya wat-tabaghudu wat-tahasudu hatta yakuna al-baghyu, rawahu al-hakim. Ni 6 penyakit hak Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada umat dia. Sebab apa Nabi pesan kepada umat dia? Pasalnya umat Nabi Muhammad ni dia akan merasai datangnya yang pertamanya fitnah. Fitnah yang paling besar iaitulah Dajjal, Al-Masih Dajjal. Yang keduanya, satu-satunya umat yang akan merasai kiamat, siapa dia? Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi lain ada. Semua Nabi-Nabi dia mendapat perintah yang sama daripada Allah. Yang pertamanya taat kepada Allah, yang keduanya taat kepada Rasul, yang ketiganya cari pahala banyak, yang keempatnya jauhi dosa. Sebab apa? Kalau buat pahala masuk syurga, kalau buat dosa masuk neraka. Kalau masuk jail lebih kurang 10 tahun 20 tahun boleh tubik pula. Ni masalahnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nabi-nabi dan juga rasul-rasul nyapa kepada umat dia perkara yang sama. Perkara yang sama. Tetapi 2 benda ni hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada umat dia. Apa dia? Yang pertamanya mu akan rasa fitnah Dajjal. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari pula hari kiamat. Yang mana hari kiamat ni, hari kiamat ni dia akan ada susunan peristiwa dia. Susunan tanda-tanda dia. Yang akhir sekali akan hancur dunia ni.
Yang mana waktu hancurnya dunia ni 100% orang pada waktu tu adalah terdiri daripada orang kafir. Nah, bukan setakat 100% orang kafir. Bahkan orang yang mengalami kiamat ni, hancurnya dunia ni, dalam hati dia tak ada pun sebiji zarah iman dalam hati dia. Golongan ni lah akan rasa kehancurannya. Sebelum tu akan dimatikan seluruh manusia yang ada iman dalam hati dia. Orang yang ada iman walaupun sebesar biji zarah dalam hati dia, dia tak akan merasai kehancuran kiamat. Tapi ingat, walaupun tak rasa kiamat, kita akan bertemu dengan Al-Masih Dajjal, fitnah yang paling besar. Sehinggalah Nabi SAW sebut, pada waktunya datangnya fitnah tersebut, orang Islam pada waktu tu hanya makan zikrullah. Nak makan lapar perut dahaga, subhanallah. Cerak perut, bunyi perut, cerak perut. Gastrik ke, ada appendix ke? Ada. Nak obat, tak boleh dah. Nak kena cari obat gastrik ni. Masalahnya farmasi dah jam kan. Ada. Pergi farmasi. Dah, ni nak minta obat gastrik sikit ni. Dah. Lepas tu pun hak pekerja situ pun hoyak. Ada mu beriman tak lagi dengan Dajjal. Aku ada PT 10,000. Aku boleh bayar duit ni. Aku boleh bayar obat ni dengan harga 10,000. Tokek kedai kata ni dak laku dah 10,000 bah. Tokek kedai kata. dak laku dah 10,000. Dah nak buat mana? Dah mu kalau nak gapo-gapo atas dunia ni mu kena royak amantu bid Dajjal. Aku beriman dengan Dajjal baru boleh. Waktu Dajjal timbul. Nah, Dajjal dia akan duduk atas muka bumi 40 hari. 40 hari. Tapi hak Nabi SAW sebut yang mana hari pertama munculnya Dajjal seolah-olah setahun panjangnya orang Muslim berhadapan dengan fitnah. Nah, para ulama dia terjemah dua. Adakah tempoh maksud Nabi SAW royak tempoh setahun ni lagu mana? Adakah cubaannya kuat sangat ataupun memang Dajjal ni dia ada power untuk sekat matahari? Sebab memang Dajjal ni dia ada power. Iblis garu kepala tengok ni. Ada Iblis ni dia sombong dengan Allah. Dajjal ni dia mengaku jadi Tuhan. Lepas tu pun dia kupur pula pok-pok dia. Learning kalau mengaku jadi Dajjal, kalau mengaku jadi Dajjal, kena ingat masuk je tak boleh nak tubik. Nah, kayak gini zaman, kayak gini bukan setakat dak kena je. Dah, pejabat agama, polis, bomba, habis ikut Dajjal kayak gini. Nah, ni keadaan yang digambarkan kepada kita biar kita rasa debar. Nah, dan apabila Nabi SAW sebut 6 penyakit ni, apabila zahir dah 6 penyakit ni, maka kemunculan Dajjal sudah pasti, sudah dekat dah. Nah, sebab tu kita kena debar. Kalau dalam masyarakat kita ada dah 6 penyakit ni, maka ni akan mari. Sebab tu Nabi SAW pesan dah 6 penyakit ni pun kena elok. Dah, pasal kita umat yang akan berhadapan dengan Dajjal. Nah, kalau macam kita umat Nabi Isa, tak apalah. Ada nyakit ni pun Dajjal bukannya mari. Ada kalau umat lain boleh kata gitu. Itu masalah umat terakhir dah. Tak boleh nak kata dah. Tak boleh kira jemaah ni ke Dajjal tu baik. Esok ke? Pas gari esok ke? Ada kita duk rancang kuliah tota. Tiba-tiba Dajjal tu baik lepas so. Pas gari tu ustaz telefon. Minta maaf je ke suram tak boleh nak lari. Pasal benda? Ada mesyuarat dengan Dajjal. Ada. Contohnya lah. Wallahualam. Ni adalah rahsia Allah. Dah apa ustaz kata gitu? Sebabnya melalui susunan kiamat, yang pertama sekali keluar adalah Dajjal. Bukannya tubik ajuk maju. Bukannya tubik matahari kot sebelah barat. Bukannya tubik binatang daripada tanah. Bukannya tubiknya suara daripada Kaabah apa semua dah. Tubik mula-mula sekali adalah Dajjal. Hak ni masalah kita takut pun. Ia tubik tiba-tiba. Cuba bayangkan kalau kita tak ada persediaan, berjaya tak kita nak hadapi fitnah ni.
Sebab tu kena banyak puasa. Sebab Nabi SAW kata benda ni akan berlaku. Waktu 40 hari ni, orang Islam yang mampu bertahan, mereka lah yang hanya makan dengan zikrullah. Dahaga subhanallah, lapar alhamdulillah. Dak cerak perut la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada. Ni bukan nak marah ni, nak usang. Apa muka macam nak marah lah ke? Ada nak marah tak ni? Dak. Jadi 6 penyakit ni, yang pertamanya Nabi SAW sebut penyakit dah. Umat aku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat tanya penyakit apa? Iaitulah yang pertamanya penyakit terlalu banyak seronok. Terlalu banyak seronok. Ini penyakit yang pertama. Terlalu banyak seronok. Tak ada dah muhasabah. Tak ada dah ingat kepada kematian. Sehingga kalau apabila seronok tu siapa dah ingat dah. Dah ingat Allah, dah ingat Rasul, dah ingat dosa pahala. Pasal apa? Terlalu banyak seronok. Benda ni telah berlaku kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad lagi. Umat Nabi Daud, umat Nabi Sulaiman, umat Nabi Ning, umat Nabi Ning, umat Nabi Ning. Banyak dah berlaku sebelum daripada umat itu. Antaranya yang Allah Subhanahu wa taala bagi iaitulah kepada Firaun. Yang mana Firaun ni Allah bagi segala-galanya. Termasuklah juga Qarun. Allah bagi dia segala-galanya. Termasuklah juga Namrud. Allah bagi segala-galanya. Tuhan uji umat-umat ni. Tetapi ada mereka yang berjaya melewati ujian-ujian ni. Berjaya melewati penyakit-penyakit ni. Ada umat yang tidak terhanyut dengan penyakit ini. Ada umat yang hanyut dengan penyakit ni. Bagaimana zaman Nabi Adam alaihissalam, adanya umat-umat yang tidak hanyut dengan penyakit ni. Mari pula umat sekian. Mari pula Nabi Nabi Daud. Yang mana Nabi Daud alaihissalam ni dia bermula daripada bawah. Nabi Sulaiman tidak. Nabi Daud ni dia bermula daripada bawah. Dia kita khabar dalam istilah orang putih, kenapa kita panggil unsung hero? Kenapa? Hero yang tidak diundang. Unsung hero no? Unsung hero yang tidak diundang. Yang mana dalam satu peperangan, ada peperangan di antara Jalut dan juga Talut. Peperangan hak baik dengan hak jahat lah. Ada juga peperangan ni jahat sama jahat. Hak jadi mangsanya hak baik. Ada juga peperangan baik dengan baik. Tapi ni peperangan antara jahat dan juga baik. Maka Nabi Daud menjadi unsung hero setelah berjaya membunuh Jalut dalam peperangan. Dan apabila dia jadi hero, lalu dia diangkat sebagai pemimpin. Lepas diangkat sebagai pemimpin, dia dilantik menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apabila gitu jadi seronok. Pasal boleh kemenangan ni. Macam kita juga seronok boleh kemenangan. Betul tak? Seronok boleh kemenangan. Tapi adakah Nabi Daud dan juga umat dia leka dalam keadaan seronok ni? Tidak. Mereka berjaya mengharungi rasa seronok ni. Mari pula Nabi Sulaiman alaihissalam. Digelar zaman Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai zaman magic. Boleh buat belaka. Sebab tu istana Nabi Sulaiman digambarkan kepada kita macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk. Air duduk bawah kaki lah. Istana boleh terbang lah. Istana boleh hilang lah. Boleh cakap dengan binatang lah. Boleh belaka. Digelar sebagai zaman magic. Kita kalau boleh buat magic suka tak? Allah sukanya. Tanah kosong depan. Tanah siapa? Tanah surah. Ataupun tanah masjid ni. Tanah surah ni. Kita nak buat comel. Nak buat comel surah ni. Aku nak buat lagu mana surah ni?
Wak betuk sekian, wak plan apa semua. Ha dah. Apa tu pun takut apa? Katok tukak tau. Kapa katok tukak. Berubah jadi comel. Ada ni katok 1000 kali depan tangga gitu lah surah. Ada. Kalau zaman Nabi Sulaiman boleh buat segala-galanya pasal zaman magic. Allah bagi dia kelebihan lagu tu. Seronok dah. Seronok. Boleh cakap dengan rimau, boleh cakap dengan singa. Seronok dah. Seronok. Kita boleh tengok rimau dalam zoo tu Allah nampak. Boleh tengok rimau dalam zoo tu Allah nampak suka sangat. Tak aja tengok rimau, tak aja tengok singa. Dah. Bukit Kasing ada tak? Aja jumpa tak? Kalau belah-belah nu lebih kurang apa nama ni 10-20 tahun dulu pernah ada berlaku di kawasan Bukit Tunggal tu jumpa rimau. Tak, wallahualam kawasan ni ada gedok ni. Tak, minta-minta kalau ada minta-minta jangan kacau lah. Tak, jangan kacau. Kuk dengar malam ni ke jangan kacau lah. Tak. Jadi seronok kita boleh buat ni. Tapi adakah mereka hanyut dengan rasa seronok ni? Tak. Mereka tak hanyut. Tapi ada mereka yang khayal. Ada mereka umat-umat yang khayal. Umat Nabi Musa khayal. Nah, umat Nabi apa nama ni? Umat Nabi Isa khayal. Ramai lagi umat Nabi lain, umat Nabi Saleh khayal. Pasal benda seronok, terlalu seronok. Nikmat yang Allah bagi. Qarun khayal. Namrud dengan Firaun asal kafir ada masalah. Qarun masalah. Qarun masalah. Sebab apa? Qarun ni dia merupakan kita gelar dia sebagai abid. Orang yang beribadah kepada Allah. Ingat semua kepada Allah. Ingat semua kepada Allah dalam kepala ni. Allah, Allah, Allah. Minta pula Allah, Allah, Allah. Nah, lepas tu pun Allah bagi tak? Allah bagi ke dia. Kekayaan dia melimpah ruah. Sampai kat Malaysia kekayaan ni. Nah, betul tak? Sampai kat Malaysia. Dah Allah Allah betul kedok sampai kat Malaysia. Tapi apabila kalau macam kita nak korek harta, bila kita jumpa harta kita akan royak sebut apa? Harta Qarun. Dah, tak ada sebut harta Ismail. Dah, ataupun harta nama orang lain dah. Ni harta Firaun yang punya, tak ada. Ataupun harta ni harta Ahmad Al-Bab yang punya. Dah, tak ada. Apabila kita jumpa harta dalam perut bumi, kita akan sebut, harta karun, harta karun. Aku jumpa harta karun belakang rumah aku. Pasal dia nak melambangkan bahawa kayanya apa nama ni? Qarun ni kaya. Allah bagi dia seronok. Dia leka tak? Dia leka. Dah. Maka bagi kita Nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil peringatan jangan jadi penyakit terlalu seronok ni masuk dalam masuk dalam hati kita, masuk dalam keluarga kita, masuk dalam masyarakat kita. Biar kita rasa susah. Biar kita rasa susah sikit. Nak seronok boleh tak? Boleh. Tapi jangan terlalu seronok. Terlalu ni maksud apa? Ulama terjemah terlalu ni maksudnya melampau. Melampau dalam berseronok. Seronok boleh tak? Berhibur boleh tak? Boleh. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenal Sayyidina Ali Sayyidina Ali merupakan Khulafaur Rashidin yang keempat. Apa maksud Khulafaur Rashidin? Iaitulah khalifah yang mendapat petunjuk direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap apa perbuatan Khulafaur Rashidin semuanya adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengkafirkan Khulafaur Rashidin, para ulama kata boleh jatuh kufur. Pasal mereka ni adalah mereka yang mendapat pimpinan straight daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berpesan, kalau mu nak mu tak mau berhibur, mu kena hiburkan dirimu. Hiburkan dirimu dengan berpada-pada. Sebab apa? Kalau mu dak hibur langsung dirimu, maka hatimu akan jadi kerah. Hatimu akan jadi kerah. Bila hati kerah, tak boleh nak terima nasihat. Tak boleh nak masuk apa yang orang royak, apa yang orang pesan. Tak boleh weh. Tak boleh buat lagu ni Nabi marah. Tu zaman bila Nabi marah. Dah, jadi lagu tu. Dah, pak weh.
Tak boleh buat lagu ni Nabi marah. Mu ni kau. Duduk zaman bila? Tak. Ni zaman maju bah. Tak. Pala kena maju. Tak. Ambil dalil-dalil sikit-sikit dah. Jangan ambil banyak kan. Tak. Dia jadi fikrah lagu tu. Jadi pemikiran lagu tu. Tak. Pemikiran lagu tu memang cukup-cukup banyak dah masuk dalam fikiran kita. Cuba bayangkan kita mikir. Kalau fikiran ni masuk dah kepada orang jemaah, surah jemaah masjid, apatah lagi fikiran orang hak duk shopping komplek, hak duk pasar minggu. No, hak duk pasar ni, hak duk pernah mari sejid, hak duk pernah mari kuliah, duk pernah mari dengar kuliah. Bagaimana fikiran dan juga fikrah mereka. Hak ni yang kita nak betul. Hak ni yang kita nak betul. Maka boleh tak kita nak berseronok? Boleh, tapi jangan melampau. Berseronok sehingga mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya antara maksiat yang mengundang bala Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya adalah artis-artis telah pun disanjung. Ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mau sembang, kita tak mau cerita pasal hak tu. Kita akan cerita hak tu lain kali. 15 maksiat yang mengundang bala Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita nak cerita bab nyakit dulu. Tu nyakit yang pertama, iaitu melampau dalam berseronok. Yang kedua, penyakit yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu terlalu mewah. Terlalu mewah, mewah sangat-sangat. Melampaui batas. Mewah melampaui batas. Terlalu ni maksudnya melampaui. Terlalu mewah. Sehingga menjadikan dirinya kedeku. Menjadikan diri dia kedeku. Mewah boleh tak? Kaya boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan susuk pula. Nabi SAW tak suka manusia yang susuk kekayaan dia. Tak suka. Waktu zaman Nabi SAW ada sahabat. Sahabat ni dia kaya. Bila dia keluar dia pakai biasa je. Dia pakai pakaian tapung nak tunjuk zuhud lah. Nak tunjuk zuhud. Pakaian pun macam tak berapa basuh. Piyah pun macam tak berapa basuh. Lipa pun debu sekali. Ada. Maka Nabi SAW, apa mu pakai lagu ni? Sahabat kata zuhud. Nabi SAW zuhud ni adalah pada tempat dia. Mu kalau nak zuhud, mu sebagai orang kaya, mu kena tunjuk kepada orang lain, mu ni orang kaya. Sebab apa? Senang orang yang memerlukan tuju kepadamu. Ni orang miskin ngegai kau, tak tahu nak cari siapa. Tak tahu nak cari siapa. Contoh yang paling jelas sekarang ni, contoh yang paling jelas. Ni saya bawa contoh. Ramai lagi hak buat. Abid Liu. Dia tunjuk tak kekayaan dia? Dia tunjuk kekayaan dia. Sebab itulah apabila dia tunjuk kekayaan dia, ramai orang yang memerlukan rujuk kepada dia. Ni salah satu daripada sifat yang Nabi SAW puji. Jangan susu. Jangan susu. Hak menjadi masalah, duk tunjuk tapi kedeku. Pakai kereta sampai kata, kereta besar daripada lori. Kereta tu besar daripada lori. Kereta dia besar daripada lori. Kereta kebang mana? Kereta kebang nak ingat lori barang sangat. Kereta kebang kalau harga Honda tu tak boleh beli lagi. Kereta kebang mahal. Kalau dia rasa sakit hati ingat orang, kereta kebang parking depan rumah dia, waktu pergi tembok rumah orang tu, debong tembok. Contoh lah. Kereta besar daripada lori. Besarnya. Tapi bila lalunya orang-orang susah. Mari abang ni hari ni dak akan lagi minta pitih RM10. Kita kata apa macam-macam. Mu ni sihat segar mega tak boleh pergi kerja. Blebel tu blebel tak ada masalah. Masalah blebel sambil dak bagi. Ada orang dia blebel bagi, bagus. Ada orang blebel dak bagi sikit. Ni masalah. Niat dia biar Allah yang tentukan, bukan kita tentukan. Kalau macam kita dak bawa sungguh, tu tak ada masalah. Memang dak bawa sungguh.
Tak, lalu tengah bawa telefon je. Betul lah orang belanja. Tak, lalu kereta jauh. Tak, orang tu pun mari minta PT RM10. Allah, hamba dak bawa PT ni, tahu banyak tu tak ada masalah. Tak, dak bawa PT ni. Kereta duk jauh. Tak, orang tu pun kata tak apa lah. Tak apa duk jauh. Tak apa, tak ada masalah. Tak, tapi jangan kita menyebabkan kitanya ada dah penyakit kedua yang diberitahu, yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kadang-kadang kita orang sederhana ni, kita jangan salah faham juga dengan orang kaya. Dia bawa Mercedes, dia bawa Audi, kereta benda pergi hak mewah-mewah, kereta kacil mewah dah. Ikut pandailah kereta mana pun. Dia bawa kereta tu, kereta pun kata Allah nunjuklah datang ni. Tu biar ayat gitu. Contohlah biasa orang Terengganu, Allah nunjuklah kakak ni. Aku tak wahai sungguh kakak ni nunjuk. Kita dah tahu dalam hati dia. Mungkin sebab dia tunjuk Mercedes tu, dia nak orang miskin tu mari dekat dia. Kita tak tahu. Boleh kata kita pula dosa. Pasal apa? Kita su'uzon dengan dia, kita bersangka buruk dengan dia. Sedangkan dia tunjuk lagu tu, dia nak suruh kita ni pergi dekat dia. Cuba kita pergi dekat dia. Kalau kita pergi dekat dia, contoh dia bawa Mercedes, bawa apa nama ni, beg sanggar ni orang panggil apa? Pushback pushback, kita nampak PT banyak, kita pun pergi minta sikit. Dia bagi, baru kita tahu dia tu lagu mana. Ataupun dia tak bagi, baru kita tahu dia tu lagu mana. Sebab apa? Sebab apabila kita sebut Islam, Islam hanya menghukum Islam. Islam hanya menghukum melalui zahir dia. Perbuatan. Perbuatan betul ke salah dihukum melalui benda yang zahir dia. Benda dalam hati tak boleh. Nabi SAW marah, ukur seseorang melalui hati dia. Pasal kita tak tahu. Kita ukur kita ukur dia tu. Nasihat aja pandai kau orang. Dia tu ikhlas ke tak? Kita mensoal keikhlasan orang tu tak boleh. Macam yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan, ada seorang dia berperang dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lepas tu pun Sayyidina Ali dia letak pisau tekak, pedang dia tekak. Musuh tu mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia tebah juga, khepung dia tebah juga. Siapa kepada maklumat tu, siapa kepada Nabi. Nabi tanya, wahai Sayyidina Ali, buat apa mu kita tebah juga? Sayyidina Ali kata dia mengucap pasal darurat, pasal dia terdesak, pasal dia ada ikhlas dalam hati. Sebab pisau ada tekak baru dia mengucap. Nabi SAW kata, wahai Sayyidina Ali, mu tak ada hak nak ukur dia dah ikhlas ke, dia ikhlas ke. Yang pastinya dia mengucap. Nabi marah. Walaupun pisau ada tekak, Nabi marah. Zaman kita tak ada lagi ukur ikhlas pisau ada tekak tu ataupun tidak. Tak ada lagi. Sebab itulah hati ni lah ke dia lah. Tapi secara asasnya mesti pegang hak ni. Melampaui mewah sehingga tunjuk korang, tapi orang jiran sebelah bau makanan pun tak bagi. Gini pun tak bagi. Ada jiran banyak. Ada jiran banyak. Kalau tak ambuh kosi, Nabi SAW aja. Kita kalau tak ambuh kosi makanan. Nabi pesan kepada sahabat-sahabat, mu kalau tak ada piti. Biasa kita orang sederhana. Kadang-kadang kita beli makanan untuk keluarga kita saja, betul? Maka Nabi SAW pesan, kalau mu beli makanan memang untuk keluarga mu, mu niat tak ambuh kosi dengan jiran-jiran, maka daripada pasar nung, siapa masuk dalam rumah mu kena susu. Jangan tunjuk susu. Beli wah ke apa ke, ada. Ni kita tak mau kosing dengan jiran, tunjuk depan jiran, gitu hayung. Hayung gegar KFC ke. Jiran duk tengok, oh aku liu lama dah. Jiran ngandung. Aku liu lama dah KFC apa semua. Liu gini apa semua.
Tapi apabila kita ikut hak Nabi sallallahu alaihi wasallam aja, insya-Allah selamat. Tak payah nak ikut ustaz Tak. Ikut semampu kita. Tak. Ikut semampu kita. Tak. Tak boleh nak ikut pasal apa nama ni gini. Tengok atas kemampuan kita. Bukan kita paksa tak. Yang kita boleh paksa adalah barang wajib. Tak. Yang sunat-sunat ni, adat-adat ni atas pilihan kita lah. Tak. Atas pilihan kita. Sunnah Nabi nak ikut tak? Nak ikut. Tak boleh ikut saya sakit kaki. Tak. Sakit belakang. Tak boleh nak ikut. Ikut anda. Tak masalah. Tak dosa. Tak dosa. Amba pun tak rasa. Cuma masalah suara memang lagu ni. Suara memang lagu ni. Nak buat ke tak mau buat ke lah pergi ya. Cuma hak Nabi sallallahu alaihi wasallam aja menjadi panduan kita. Nah, panduan kita siapa dekat Bulatang. Exit pertama tah Kuala Lumpur, exit ketiga tah Kelantan dan juga Kuala Lumpur, exit keempat tah Kota Baru dan juga Kuala Lumpur. Kita nak pergi ikut mana? Ikut anda. Nabi tunjuk apa nama ni? Signboard tu tunjuk dah. Kiri boleh, terik boleh, kanan boleh. Ikut kesesuaian kita. Ada orang kesesuaian dia nak beli goreng pisang, dia masuk exit pertama, pasal exit kedua tak ada kedai pisang. Ada orang dia kena isi minyak dulu. Isi minyak exit 3 je ada. Maka dia pergi tah exit 3, dia tak pergi tah exit pertama. Maka panduan tu ada dah. Kita ikut kemampuan kita, kita ikut kesesuaian kita. Ada. Tapi jangan ikut hati dan juga nafsu kita. Ikut kesesuaian kita. Baik, tu penyakit yang kedua. Penyakit yang ketiga, menghimpun harta sebanyak mungkin. Kita kumpul harta sebanyak mungkin. Apa maksud himpun harta sebanyak mungkin? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terang dalam hadis lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal apa royak penyakit ni? Pasalnya manusia tak akan letih nak kejar kemewahan, nak kejar harta ni, manusia tak akan letih. Dan tak akan rasa cukup. Tak akan rasa cukup. Sebab itulah siapa dia? Dia orang miskin ke? Dia orang sederhana ke? Dia orang kaya sedang ke? Dia orang kaya telajak ke? Dia merasa hidup dia cukup. Maka itulah syukur kita panggil. Itulah syukur. Ni kaya gaji 1,500 tak cukup. 2,500 naik 2,500 tak cukup. Naik 12,500 pun tak cukup. Naik 15,500 pun tak cukup. Maka tak cukup ni lah kita panggil penyakit menghimpun harta benda. Nak himpun sokma. Nak himpun sokma. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. Royak umat aku ni, termasuklah anak-anak Adam, bukan setakat umat aku, anak-anak Adam. Bila dia jumpa satu lembah daripada emas, harta yang terlalu banyak, bukan satu lembah daripada piti, satu lembah daripada emas, maka anak Adam ni dia akan cari lagi satu lagi lembah emas. Tak cukup satu lembah emas. Kita kalau boleh sebesar emas rasa cukup dah betul dah. Siapa pernah jumpa sebesar emas? Kalau sebesar emas ada tak 200 kilo ada tak sebesar? Siapa pernah main emas? Ada token emas sini? Ada. Ada token emas? Tak. Tak, biasa main emas tak. Kalau macam kita tok rata ke gelang ke sebelum dia ada 100 kilo ada tak? Lebih 100 kilo. Satu besen tu lebih 100 kilo. Harga emas sekarang 230 hari ni tak silap. Lebih kurang 230. 230 dah. Darat dengan gram, bukan darat dengan kilo, darat dengan gram. Apabila kita sebut 100 kilo, maka 100,000 gram tu 230 darat 100,000 gram berapa juta? 23 juta. Emas satu apa nama ni satu besen tu boleh biti 230 juta. Siapa tak mahu? Sikit. Sikit lagi 230 juta tu. Sikit lagi. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam royak satu lembah emas.
Nah, satu lembah ni maksudnya apabila kita duduk atas, kita akan panggil bawah ni lembah. Kalau kita duduk bawah, kita panggil lembah tak atas? Tak panggil. Kita panggil bukit. Tak. Cuba bayangkan belakang bukit besar tu satu lembah mah. Orang Bukit Kasing mula kali. Tak, orang Bukit Kasing pergi tengok Ustaz Yoki duduk depan kali. Tak. Satu lembah daripada mah wah. Siapa tak apa? Aku nak. Ada sebesen tu 23 juta satu lembah apa tah lagi. Ada boleh beli negeri Terengganu satu lembah daripada mah. Nah, tapi Nabi waya apabila seorang anak Adam dia jumpa satu lembah daripada emas, dia akan cari pula sutil lagi lembah daripada emas. Tak cukup. Nah, tak cukup. Nah, maka ni adalah penyakit yang ketiga. Nah, ada 3 penyakit ke. Kita perhabis dah. Tunggu sebulan rindu pula. Dah pasal apa? Pasal orang lain bereseng je hok ni boleh tahan jekah sikit orang. Jadi insya-Allah kita berhabis sikit lagi kita rekah masa. Yang keempat, tipu menipu dalam berbuat harta benda. Tipu menipu dalam berbuat harta benda. Nak kaya tipu hok ni. Nak pitih tipu hok ni. Ada. Jual ni tipu hok ni, jual ni tipu hok ni, nak buat projek ni tipu hok ni. Dah. Nak buat ni tipu hok mah. Pasal apa? Nak mendapat keuntungan. Dak tipu syarikat ni, tipu orang ni lah kali dia untung, dia pun lari. Untung berjuta-juta pergi luar negara. Ya, pergi luar negara. Pergi Korea contoh. Nak, Korea bedah muka. Asal dah lagi. Ada bedah muka apa semua, buat muka Korea, mata sipit sikit. Ada lepas tu pun buat putih apa semua. Tiba-tiba cakap Melayu. Ada muka Korea cakap Melayu setok orang. Ada. Dah asal dulu mana? Asal dulu seberang marang. Ada muka Korea. Ada. Nak cuba tak? Kau Bukit Kasing memang tu nak Korea belaka. Ada. Muka Korea cakap Bukit Kasing. Dah cakap seberang marang. Dah dulu asal mana? Asal dulu seberang marang. Lah orang Malaysia juga. Dah pandai dak cakap Korea. Dak pandai mana pelak lagi. Ada orang panggil anyi sayo, dia panggil sayo sawi. Dak jadi pelak lagi lah. Dah apa lari tah Korea buat pembedahan ni. Allah hamba dulu kuat nipu orang. Ada kuat nipu sekian. Ada nipu projek ni bahas 100 juta lagi. Bedah muka apa semua. Nah, kalau setakat 1000 tipu 20,000, 30,000 tu nak bedah lagu mana? Nak pergi Korea lagu mana? Tiket dah lepas. Nah, kalau tipu 100 juta, 200 juta tu boleh tahan. Nah, maka ni penyakit hak Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita. Nah, yang kelima adalah saling memarahi. Dah, marah. Hok ni marah kok ni, hok ni marah mula kok ni. Hok ni marah kok ni, hok ni marah mula kok ni. Maksudnya sifat sabar tu kurang dah dalam jiwa masing-masing. Nah, berebut pokong ke? Kenal pokong? Pokong. Apa nama ni orang panggil? Jagung tu. Orang biasa kalau tengok pawagang tahu lah. Kaki pawagang tahu lah. Ada pokong, hok ngunyah. Nah, balah bak pokong. Tok Imam balah untuk bila. Hak aku. Hoi, hok mung dia hak aku ni. Nah, kalau macam budak-budak balah boleh tahan. Nah, ni tok bila tok apa ni? Tok Imam. Dah, bukan surah ni lah, surah kat Sipang Zimbabwe. Balah. Pasal apa? Berebut popcorn. Nah, bukan setakat berebut popcorn, berebut motor. Dah, berebut banyak berebut. Dah, berebut ni bukan setakat berebut, hal lain pun saling memarahi. Nah, aku dak puas hati ngemu ni. Aku dak puas hati ngemu. Pasal apa? Surah apa nama ni? Pak Zahak. Dah, letak kapek. Aku dak puas hati. Pasal apa letak kapek? Tak usah letak kapek. Tak tiga utah je. Dah. Marah. Lepas tu pun pasal apa letak lapu putih. Kena lapu kuning.
Tak, surah kita sesuai lampu kuning. Ada. Balah. Saling memarahi. Maksudnya penyakit itu telah ada dalam diri kita masing-masing. Jauhi penyakit hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu yang kelima. Yang keenam, hasud menhasud, kuat ngasut. No, kuat ngasut. Hak belah puak ni ngasut Syuh, ngasut. Pa tambah, pa jolok, kepung jolok. Tak, musuh kawan kakak tu. Tak. Musuh kawan kakak tu. Tak air tu. Wak gini. Ada. Tukang cerita biasa je. Tukang belakang ni. Aku ayat dah mu. Ada. Tukang belakang wak ngasut ni. Aku ayat dah mu. Daripada hari tu ni. Mu jangan kawan dengan dia ni. Mu tengok orang cerita. Ada. Tukang cerita tak setara mana. Tukang ngasut ramai. Kiri, kanan, depan, belakang. Tak. Apa semua. Tak. Hasud menhasud. Ngasut. Duk jolok tak kening. Goda tak kening apa semua. Tak. Hasud menhasud. Nah, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasud menhasud sehingga jadi zalim menzalimi. Dah dalam ngasut suruh buat zalim pula. Kakak tu dulu jahat dulu. Dah, entah kita menang sawi lah. Ada contoh. Sawi lah. Tu salah satu daripada menghasut. Jangan ada sifat benda ni. Harta ni bukan hak kita. Kita hanya menguruskan je. Tak, harta hak kita, hak manusia yang Allah Subhanahu wa taala bagi dengan hasil usaha kita. Hak yang menipu tu bukan harta kita, tu harta orang. Harta orang ni kalau kita tak bayar atas dunia, kita kena bayar dekat akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat mana? Dekat padang qantarah. Ingat, ni dalam hadis sahih. Padang qantarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wayak, padang ni lah yang akan menyebabkan ramai orang Islam muflih. Nah, dekat padang mahsyar, dekat mahkamah Allah beres hari. Tahu, puasa, cek semayang. Beres mu, banyak semayang mu. Dan semayangmu banyak Allah terima ni, beres. Puasa mu, banyak Allah terima, beres. Zakat, beres. Clean. Nah, lepas tu pun sedekah, banyak, beres. Tak, tiba-tiba siapa nak masuk dalam syurga kena singgah dulu padang qantarah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dekat padang qantarah, kita nampak syurga dan juga kita kenal. Bila kita nampak syurga tu, kita kenal jalan nak kita rumah kita. Nak masuk ke syurga kenal dah. Tak, kita kenal dah rumah kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena tahan, malaikat kata relax lu. Sabar lu. Pulang relax lu. Pasal dia ada orang nak jumpa mu, kata malaikat. Nah, lepas tu pun orang mari. Orang pun kata, mana duit 1,000 aku dulu atas dunia. Ada, boleh bayar tak orang satu? Tak boleh bayar. Orang tu akan kata, aku tak mau dah duit hari ni. Aku nak pahala mu. Bayangkan 1,000 tak bayar. Pahala apa? Tak, kau sikit. Nah, mari pula seorang lagi. Mengingat tak dulu, muat kaku tak dang minta maaf dengan aku. Nah, mu fitnah aku tak dang nak minta maaf dengan aku. Mu tulis macam-macam pasal aku kat Facebook, pasal benda tu tak betul. Tapi mu tak dang minta maaf dengan aku. Orang tu kita kenal tak? Tak kenal pun. Tapi tiba-tiba dia mari nutuk kita. Pasal benda? Pasal kita kata macam-macam dekat dia, belakang dia, tak dang minta maaf. Maka dekat padang qantarah ni lah Allah akan kata, dekat padang qantarah ni lah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kata, akan menyebabkan orang muslim muflih. Ingat, ni hadis sahih. Bukan hadis hasan ke, hadis dhaif ke, bukan. Ni hadis sahih. Nah, dekat padang qantarah. Ingat siapa bila padang qantarah ni lah. Ingat, bila orang ingat padang qantarah, dia akan rasa takut nak buat jahat ke orang lain. Rasa takut muflih. Bayangkan kita beribadah 40 tahun. Mari surah, mari sejid. Tiba-tiba muflih. Kecewa tak? Dalam keadaan kita duduk dekat padang qantarah, nampak dah rumah kita dalam syurga. Tiba-tiba muflih. Kecewa tak? Allah kecewa. Kecewa. Tu tak kecewa? Kecewa. Nah, masa kita duduk kat airport lah. Flight nombor berapa biasa? AK6515 contoh. Flight kita dah. Flight kita. Tiket pun ada. Nah,
bawa piti 1,000 dalam beg duit. Lepas tu pun orang mari tahan. Sabar dulu cik. Dah buat apa pula? Cik ada rekod sekian-sekian, jadi cik tak boleh nak berlepas. Pasal benda kena blacklist, tak bayar PTPTN contoh. Contoh. Kena blacklist, tak bayar PTPTN. Kita dah tahu pun blacklist. Kecewa tak? Kecewa. Tiket ada dah, kapal terbang nak terbang dah. Pintu kapal terbang buka dah, tunggu kita. Pramugari duk nyaung. Hei, mana ni? Duk panggil dah nama kita. Tiba-tiba sampai di no blacklist. Tak boleh nak keluar negara. Kecewa tak? Kecewa. Tu baru tak boleh naik kapal terbang. Ni tak boleh nak masuk syurga bang. Tak boleh nak masuk syurga. Maka tak boleh nak masuk syurga merupakan satu benda yang paling duka cita kepada umat Islam. Tapi akhirnya kita masuk juga syurga. Cumanya apabila kita muflih, lepas tu pun ada dosa pula, Allah hukum dulu kita dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita ada iman, maka ada iman tunggu. Duduk dalam neraka kena bakar. Sifat api ni dicerita dah. Ada kala hitam, ada kala merah, ada kala biru, ada kala apa lagi. Warna sama macam warna atas dunia ni. Warna benda lagi api. Warna hijau ada api. Ada warna hijau, merah, oranye, biru, hitam, putih. Nak pergi warna api? Banyak ke? Ada? Tak apalah, kita masuk neraka kejap-kejap je. Ni lafaz yang paling kita takut. Kita kalau boleh tak mau masuk sikit pun neraka. Pasal apa? Panas sangat neraka. Panas sangat neraka. Jadi bagi kita mengelakkan semua benda ni, elok dulu penyakit-penyakit hak Nabi sallallahu alaihi wasallam royak ni. Ingat, penyakit ni dia bukan maksiat, tapi penyakit ni adalah benda yang akan memudahkan kita buat maksiat. Penyakit ni bila Nabi sallallahu alaihi wasallam royak penyakit, dia penyakit hati. Dia penyakit hati. Dia buat maksiat lagi? Tak buat maksiat lagi. Apa nama ni kita tengok. Terlalu banyak seronok, terlalu mewah, menghipung harta sebanyak mungkin, tipu-menipu dalam berbuat harta benda, saling memarahi, hasut menghasut sehingga jadi zalim menzalimi. Ada. Orang kata buat maksiat lagi? Tak. Pasal dia dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dapat nyakit ni duduk tanam oleh dalam hati, dia akan buat maksiat. Ada 15 maksiat yang mengundang bala Allah, ada 6 maksiat. Ada 6 maksiat Allah bayar cash. Bala tu secara cash. Tak ada tunggu-tunggu apa semua dah. Cash Allah Subhanahu wa taala bayar. Daripada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada kita berusahalah untuk kita mengelak daripada keenam penyakit ni. Kalau ada dah 6 penyakit ni, bila kita ingat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok kisah-kisah hak terjadi dah sebelum ni, kita buang penyakit ni daripada diri kita insya-Allah. Boleh ataupun tidak boleh? Insya-Allah. Semoga kita mendapat pimpinan Ar-Rahman, pimpinan Allah Subhanahu wa taala dalam merubah diri kita ke arah yang lebih baik insya-Allah. Pasal dia kita nak masuk syurga bersama-sama dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai basyiran wa nadhira. Diutuskan sebagai pemberi berita gembira dan juga pemberi amaran. Maka dalam kita menyampaikan ilmu serta menyelamatkan manusia daripada neraka, kita mesti sapa cerita berita gembira dan kita mesti beri amaran supaya manusia tidak tenggelam dalam keadaan hanyut, dalam keadaan seronok ataupun berada di dalam zon selesa. Maka cukup sekadar tu. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada tak faham ke apa semua. InsyaAllah apa yang baik itu datang daripada Allah.
Apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri, saya minta maaf banyak-banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.